Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diizinkan sekali lagi untuk bersama-sama membincangkan perkara-perkara yang telah berlaku ataupun yang hangat berlaku sekarang. Dan pada malam ini saya memilih tajuk berkenaan dengan makanan halal dan haram. Sebenarnya apa yang saya ingin cadangkan pada malam ini adalah berkenaan dengan pihak Jabatan JAKIM, kerana pada hari ini kita semua sedang dikejutkan dengan makanan yang haram. Terutama pada masa sekarang ini adalah coklat Cadbury. Hangat diperkatakan sepatutnya kerajaan ataupun pihak JAKIM seperti dulu lagi mewujudkan satu jabatan pemantau makanan halal dan haram. Sepatutnya jabatan ini telah lama diwujudkan, yang mana JAKIM yang telah diamanahkan oleh kerajaan untuk memantau segala makanan halal dan haram. Tetapi pada hari ini kita lihat perkara ini seperti lepas pandang, seperti lepas batuk di tangga. Sepatutnya mereka pihak JAKIM komited dengan kerjaya mereka, dan saya cadangkanlah supaya kerajaan ataupun NGO yang di luar sana supaya menubuhkan satu jabatan, satu skuad untuk memantau makanan halal dan haram. Yang makna makanan halal dan haram ni adalah penting bagi kita. Kalau kita makan perkara yang tak halal, subahat, sudah tentunya kita akan menjadi degil. Ilmu pun susah nak masuk dalam hati kita, disebabkan kita makan makanan yang tidak jelas halalnya. Maka apabila ini berlaku pada kita, inilah yang berlaku kepada masyarakat sekarang. Gejala sosial yang banyak berlaku. Ramai di antara kita yang cerdik pandai tetapi masih melakukan gejala sosial, yang pola putihnya dengan jenayah putihnya, dengan yang peringkat rendah dengan rompaknya, dengan mencurinya. Ini semuanya selalunya disebabkan oleh makanan yang subahat, yang tidak jelas halal dan haramnya. Maka saya cadangkan di sini supaya pihak kerajaan menubuhkan satu skuad, bukan JAKIM sebab JAKIM sekarang ni dah penuh, dia dah berat, dia dah banyak tanggungjawab memantau macam-macam perkara dipantau, dengan sosialnya, dengan nikahnya, macam-macam perkara JAKIM yang lakukan. Sudah tentunya dia tak dapat untuk memantau segala perkara yang orang Islam yang kita hendakkan. Sebab tu saya katakan tadi, kerajaan sepatutnya menubuhkan satu skuad memantau makanan-makanan halal dan makanan-makanan haram. Dan juga dia lupa, kerajaan dia sekarang dia ingat halal dan haramnya. Dia lupa satu perkara, ini perkara subahat. Subahat ni antara halal dan haram. Sebelum perkara itu menjadi haram, dah tentu dia menjadi subahat. Ini subahat ni tidak diketahui halal dan haramnya. Maka kerajaan sepatutnya, negara kita negara Islam dan santara negara Islam ni agama dia agama rasmi, dan sepatutnya kerajaan dia tegas dengan orang-orang yang bukan Islam. Sekarang ni Cina suka hati dia je nak letak lambang halal dan haram. Suka hati dia nak letak. Dia ambil, dia kopi sana, dia tampal kat sini. Kita tengok halal apa kita makan. Sebabnya kerajaan dah ada daripada dulu lagi. Kerajaan mesti komited perkara ini. Baru nampak kerajaan ni bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang dikatakan kerajaan Islam. Barulah pembangkang pun, pihak pembangkang pun tak ada modal, tak ada modal, tak ada tajuk untuk nak bantai kerajaan, sebab kerajaan dah tegas dengan soal agama Islam. Tapi pada hari ini kerajaan pembangkang hari ini macam-macam modal dia hantam kerajaan, sebab kelemahan kerajaan itu sendiri. Sebab tu kalau kita lihat Cina pada hari ini senang lenang, suka hati dia nak letak perkara-perkara haram pada orang Islam, sebab orang Islam kerajaan ini tidak memandang berat tentang makanan halal dan haram ini. Sepatutnya lah, kalau saya lah diberi jabatan kekuasaan, dah tentunya perkara yang halal ni yang penting saya utamakan pada kita, sebab halal ni lah yang akan mendidik kita untuk menjadi perkara yang baik. InsyaAllah, mudah-mudahan kerajaan akan ambil berat cadangan saya ni, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa syrah sadri wa yassir li amri warhamna ta'ala yaqul qawli. Dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana dijemput
dalam panel 2 ini untuk memperkatakan tentang satu isu tentang halal haram. Saya mengucapkan terima kasih kepada pembangkang pihak kerajaan yang secara langsung tak langsungnya yang membidas balik badan sendiri. Sedangkan beliau sudah tentu mempertahankan jabatan yang berada di bawah kerajaan, tetapi nampaknya macam menidakkan fungsi dan peranan. Bagi saya, halal haram itu menjadi satu perkara pokok yang kita perlu bagi orang Islam mempertahankan dan mengambil kira peranan kita, kerana dari makanan kita itulah yang akan melahirkan zuriat kita kemudian yang akan menjadi pembela-pembela bangsa dan agama. Di sini saya meletakkan, kalau dah kata pembangkang tadi, JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam, jabatan tertinggi yang menentukan martabat keagamaan itu berada di landasan yang tinggi. Bagaimana mungkin ditidakkan peranannya hanya kerana beberapa perkara yang secara tidak langsung, hanya beberapa perkara yang bukanlah kata benda itu tidak penting. Hanya timbul baru-baru ni tentang coklat. Besok akan timbul pula tentang lampin bayi. Besok akan timbul kat sikit-sikit. Perkara-perkara ini akan berlaku. Perkara ini akan berlaku sedikit-sedikit kerana kita faham untuk penjawat-penjawat awam memenuhi kota sebenarnya tidak mungkin dapat kita capai dalam masa yang terdekat untuk menentukan penguatkuasaan itu berlaku. Itu sebablah kerajaan membuka kepada Jabatan Majlis-Majlis Agama Islam di negeri-negeri memainkan peranan yang sama dengan JAKIM. Tadi saya baca akhbar, berita harian, dilihatkan di mana timbul persoalan Jabatan Majlis Agama Islam Selangor mengambil masa yang terlalu lama untuk mengeluarkan sijil halal. Ini pun menjadi satu perkara apabila Jabatan Audit Negara telah membuatkan laporan, masa yang lama dia ambil oleh MAIS untuk memberikan sijil halal menjadi impak juga dalam industri-industri makanan. Jadi kita lihat bukan peranan yang dimainkan oleh JAKIM itu longgar, bukan peranan yang dimainkan oleh JAKIM itu tidak kukuh, tetapi kita sedia faham untuk menentukan penguasaan itu bukan sekadar kita letakkan kepada kerajaan. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat harus memainkan peranan. Dan bagi kita sendiri, orang Islam telah dilatih untuk makan makanan yang halal. Makanlah kalau katakan makanan itu halal. Kalau kita was-was, jangan makan, saudara. Kita ragu-ragu, jangan makan, saudara. Jadi, apa susahnya? Kita dah ada penentu je, maknanya badan-badan yang menentukannya. Kerana dalam benda nak menentukan keadaan ini, ada SOP-nya, maknanya garis-garis panduan yang diadakan oleh JAKIM itu. Umpamanya, kalau satu syarikat itu hendak mengadakan sijil, kita akan bagi dia akan letakkan seorang pegawai eksekutif. Jadi itu semua cara-cara yang dimainkan oleh peranan JAKIM ini untuk menentukan halal ini berada di dalam posisinya. Jadi saya mengambil peranan akhir ini, saya menyangkalkan peranan yang dimainkan oleh JAKIM, saya menyokong JAKIM sepenuhnya. Baik, terima kasih